kera liar kepada manusia. Ini termasuklah herpes virus semiae, herpes type B. Okey. Lepas tu rubella virus yang boleh menyebabkan measles. Okey. Lepas tu Mycobacterium tuberculosis yang boleh menyebabkan penyakit TB, penyakit tuberculosis. Tu antara penyakit yang boleh menjangkiti manusia lah, yang dibawa oleh kera. Baru-baru ini, satu kajian membuktikan 70% kera liar di negara ini pembawa virus dan penyakit. Namun menurut Dr. Aisyah, masih kurang kesedaran di kalangan masyarakat mengenai risiko pemberian makanan kepada kera. Walaupun ada kala kelihatan comel dan jinak, nalurinya kekal sebagai haiwan liar yang mana tindak balasnya tidak dapat diduga dan mungkin menyerang pada bila-bila masa. Kera secara semula jadi gemar merosakkan harta benda serta tanaman dan jarang mengancam manusia. Namun menurut rekod Jabatan Perkhidmatan, terdapat kes-kes serangan kera dan mangsa kebanyakannya kanak-kanak. Apabila ini berlaku, kera terpaksa dilupuskan demi menjaga kebajikan masyarakat. Kita bersama wartawan Irin Putri Azmi sekali lagi bagi meninjau kes serangan kera dan langkah yang diambil Jabatan Perkhidmatan bagi menanganinya. Kaki tangan Jabatan Perkhidmatan menyahut cabaran setiap kali berhadapan dengan hidupan liar yang mengganas demi menjamin keselamatan masyarakat. Pemilik restoran di sini berjaya menangkap dan mengikat seekor kera jantan yang merosakkan barang-barang dapurnya. Tugas Jabatan Perkhidmatan kini adalah untuk memindahkannya dari kawasan ini. Walaupun berjaya dimasukkan ke dalam sangkar, cabaran seterusnya adalah untuk melepaskan rantai besi yang diikat pada badan kera ini. Senario seperti itu menjadi satu kelaziman bagi ranger-ranger hidupan liar dalam memastikan gangguan haiwan liar seperti kera dapat diatasi sebelum berlaku sebarang kecederaan. Tetapi ada kalanya serangan berlaku tanpa diduga. Pokok-pokok tinggi di kawasan perumahan Teluk Gading Kecil, Kelang Selangor ini ditebang bagi menghalau kera setelah berlaku satu serangan yang mengejutkan masyarakat di sini. Lepas tu, dia tekan ni. Tekan ni. Cuba tembak. Tembak. Bang. Bang situ. Tiu situ. Muhammad Hafiz kini berusia 3 tahun. Jika dapat dilihat ya, di pipi sebelah kanannya terdapat 2 kesan parut akibat jahitan kerana diserang oleh kera ketika baru berusia 9 bulan. Kini walaupun telah lebih setahun berlalu, kesan parut itu masih lagi kelihatan. Tembak situ. Situ. Tu. Okay. Tu. Sejak menetap di sini pada 2005, Yeni tidak pernah gentar dengan kehadiran kera-kera di kawasan perumahan ini. Walaupun haiwan itu sering memasuki rumah serta mencuri kain jemuran, dia masih mampu bertahan dengan tingkah lakunya. Dia melihat kera cuma sebagai haiwan perosak dan bukannya haiwan ganas. Namun segalanya kini berubah. Tanpa diduga, anak sulungnya menjadi mangsa gigitan kera. Suaminya Jaharuddin Hasibuan berada bersama Hafiz ketika kejadian.
Kira-kira jam 6 petang pada pertengahan 2006, Jahrudin menidurkan Hafiz dibuaian di luar rumahnya. Ketika itu, terdapat beberapa ekor kera berkeliaran. Tanpa disedari, terdapat seekor kera betina yang memerhatikan mereka. Secara tiba-tiba, ia melompat ke arah buaian, menggigit ke pipi Hafiz dan terus melarikan. Dari situ kita pun bingung lah kan, panggil tetangga, nak larikan dia hospital lah. Darah banyak, keluar banyak darah kan. Hafiz menerima 15 jahitan. Sejak kejadian itu sehingga hari ini, Yeni masih trauma. Panjat lah lepas dari rumah tu, dengar goyang ayunan tu kan. Kita tengok lagi monyet, monyet tu lah, monyet tu dah tak nampak lagi. Lepas tu lah, selepas tu kita macam dah sakit jantung. Apa-apa hal jatuh ke dia, kita dah menggeletar lah. Maknanya agak trauma lah lihat. Trauma lah semenjak tu lah. Masa dia gigit tu, kita sampai sekarang dah macam ada penyakit sakit jantung. Dia jatuh sikit aja pun kita dah menggeletar. Kejadian itu dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan. Ranger Hidupan Liar Abdul Rahman Mat Yunus ditugaskan untuk mengesan kera yang menyerang Hafiz. Tak kala berlaku kes serangan seperti itu, kera terbabit terpaksa dilupuskan bagi mengelak kejadian sama berulang. Hampir 30 tahun bertugas dengan Jabatan Perkhidmatan, Rahman mahir memilih teknik-teknik tembakan yang sesuai. Dia mensasarkan senapan laras ke arah kera dari dalam kenderaan supaya haiwan itu tidak melarikan diri apabila melihat senjata. Kita bila ada aduan, kita terpaksa pasang perangkap untuk tangkap, untuk pindahkan ya. Jadi bila ada yang kawasan perumahan yang mengganas, yang cuba kejar budak, kejar perempuan kan, bila dia gigit orang, kita terpaksa cuba perangkap. Kalau tak dapat tangkap, kita terpaksa tembak. Menurutnya, terdapat kera yang menyembunyikan diri apabila kenderaan ini melalui kawasan yang pernah dilakukan tembakan. Ini antara bukti kera mempunyai daya ingatan yang kuat. Monyet masuk rumah, monyet kejar orang, monyet atas bumbung rumah, merosakkan atap-atap, astro apa semua, patah area-area. Itu biasalah. Kadang-kadang ada bomba telefon kita, monyet beruk kejar orang kan. Jadi itu perkara biasalah pada kita. Halo. Halo. Ya. Saya ingatlah petang kita Setiap kali menerima aduan, Rahman merekodkannya dan bertindak dalam tempoh 3 hari bagi menyelesaikan masalah hidupan liar yang diterimanya. biasa aduan anggaran berapa ekor? 20 ke 30. Okey. Okey, nanti petang saya cuba tengok. Bagi kawasan yang mengalami gangguan kera dan perangkap tidak lagi berjaya menangkapnya, langkah terakhir adalah untuk menembak mati kera-kera berkenaan. Langkah ini terpaksa diambil demi memastikan hidup penduduk sekitar tidak lagi terjejas gara-gara haiwan perosak itu. Bila kita dapat buat kerja kan, setakat yang kita hari tu, kita rasa puas lah. Katalah hari ni 4-5 aduan semua kita boleh settle. Tolong perangkap, pindahkan monyet. Jadi kita rasa seronok sebab kita tolong orang ramai kan. Kalau masalah dia katalah pertanian habis, pokok-pokok, tanaman, hasil tanaman dia. Jadi rumah dia rosak. Maknanya kalau kita dapat settle kan kawasan tu, monyet-monyet gangguan yang mana kita dapat kurang kan. Jadi masalah kita rasa kita seronok, kita dapat tolong orang kan. Masalah orang tu kita boleh selesaikan sebersikit lah. Tugas Rahman dalam mengurus hidupan liar mampu mengurangkan kemungkinan berulangnya kejadian seperti yang menimpa Hafiz.
Walaupun telah pulih sepenuhnya, kesan parut yang ditinggalkan menjadi bukti bahawa hidupan liar seperti kera boleh bertindak ganas tanpa diduga. Dalam apa jua tindakan yang diambil bagi mengatasi permasalahan ini, kita tidak dapat lari daripada hakikat perlunya keseimbangan antara pembangunan dan pemeliharaan alam sekitar yang menjadi habitat kepada haiwan seperti sang kera. Kami berharap paparan kali ini sedikit sebanyak dapat memberi maklumat kepada anda mengenai pengurusan kera demi memastikan keselesaan hidup kita seharian. Kami mengalu-alukan sebarang komen ataupun cadangan yang dapat memantapkan lagi rancangan ini. Untuk itu, sila hantarkannya menerusi alamat email yang tertera. Jangan lupa temu janji kita pada minggu hadapan pada waktu dan hari yang sama. Sekian saja daripada saya, Nurul Syuhada Nurul Ain Muhammad Zain dan kru penerbitan Majalah 3. Bye-bye.